Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita akan belajar mengenai tata bahasa ya. Okey, jadi apa yang cikgu nak sentuh di sini, cikgu perhatikan ya latihan yang anda hantar kepada cikgu. Ada beberapa orang daripada anda bila hantar latihan kepada cikgu, anda menggunakan ayat yang tidak begitu gramatis, tetapi lepas itu ayat yang anda guna juga tidak begitu bagus ya. Kenapa? Sebab anda tidak ada subjek, tidak ada subjek tapi tidak ada predikat. Okey, ada predikat tapi tidak ada subjek. Jadi kadang-kadang ayat yang anda guna itu adalah tergantung ya, sangat tergantung. Jadi untuk hari ini cikgu nak tunjukkan basic, okey, iaitu asas penggunaan bahasa Melayu yang betul dan ringkas ya. Jadi pertama sekali apa yang kita nak lihat adalah cikgu nak perkenalkan sekali lagi yang asas itu, walaupun anda dah tingkatan 4 dan 5. Jadi apa yang cikgu nak tunjuk di sini adalah pertama cikgu nak perkenalkan kata nama am. Sekali lagi saya nak ulang semula apa itu kata nama am. Okey, kita akan tengok satu persatu ya. Yang pertama kata nama am. Apa itu kata nama am? Kata nama am ialah berasal daripada perkataan, okey, sebagai contoh serigala, ketua kampung, sekolah. Maknanya yang ini objek yang tidak konkret, okey, ataupun benda hidup macam serigala. Maknanya tidak ada nama orang. Okey, bukan nama orang ya. Okey, kemudian yang kedua yang saya nak sentuh di sini adalah kata nama khas. Okey, sebagai contoh kata nama khas ini, kalau perkataan khas ini bererti ada nama orang. Okey, ataupun nama, sebagai contoh Datin. Datin Monica contoh. Profesor doktor contoh. Siapa? Awang. Nama orang Li Meng contoh. Okey, ada nama orang. Baik, yang ketiga adalah kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ini cikgu akan pecahkan kepada 4. Yang pertama, kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri yang pertama ini yang kita nak lihat adalah tunggal. Sebagai contoh, aku. Saya. Okey. Beta. Biasa dengar kan? Anda dah belajar dari tingkatan 1, malah dari sekolah rendah lagi anda dah belajar benda ni. Patik, hamba. Okey, yang ini tunggal lah. Kalau jamak pula, dia bagi pada 2 ni. Kata ganti diri yang pertama ada tunggal dan jamak. Kalau jamak kita ada kita dan kami. Okey, cikgu nak sentuh sikit ya. Bila anda bersembang dengan orang lain, sebagai contoh, Kalau anda dengan rakan anda, contoh rakan anda, rakan A,
dan rakan B. Sebaya. Saya cakap cikgu ni cikgu sentuh pasal anda rakan sebaya. Apa yang ayat yang sesuai untuk anda bercakap ataupun bersembang dengan rakan anda? Okey. Boleh tak kita guna aku dan saya kalau rakan A dengan rakan B, dengan rakan sebaya? Kalau kita berdialog dengan rakan anda. Aku contoh rakan A dengan rakan B, aku hendak ke pasar. Kamu nak ikut saya? Adakah kamu hendak ikut bersama saya? Okey, ini perbualan dengan rakan anda. Kalau yang ini, biasanya kalau kita tengok perbezaan aku dan saya, ada beza dia. Kenapa? Aku ni dia lebih kasar. Kalau saya ni lebih sopan. Jadi kalau perbualan dengan sebaya, sesuai kalau guna aku. Okay, tapi kalau nak lebih sopan, kita guna saya. Oleh sebab itu, cikgu kalau memang galakkan anda, kalau anda ini baru dengan rakan anda, tapi bagaimana pula dengan guru dengan murid? Boleh tak kita guna ayat? Kamu ajar apa hari ini? Kamu, murid ini, murid dengan guru, perbualan. Murid tanya guru, kamu ajar apa hari ini? Betul tak ayat ini? Sopan tak ayat ini? Okey, jawapan dia bagi cikgu tidak sopan. Kurang sopan, tidak manis. Kenapa? Sebab kamu guna kamu. Okey, jadi penggunaan ayat yang bagus. Okey, penggunaan ayat yang bagus. Anda hari ini Anda akan mengajar subjek okey, yang ini special sikit sebab yang penggunaan kata tanya dekat belakang boleh juga. Ataupun apakah topik yang akan anda ajar? Okey, jadi sebaik-baiknya bila anda bersembang dengan guru anda kalau boleh elakkan guna perkataan kamu. Okey, kalau boleh jangan guna perkataan kamu. Jangan guna perkataan kamu dengan guru anda. Okey, maknanya guru ini adalah orang yang perlu anda hormat kerana ia adalah lebih tua daripada anda. Okey. Baik, yang ini kita masih lagi sentuh pada kata ganti nama diri ya. Okey. Okey. Kemudian apakah beza dengan kita dan kami? Ramai pelajar masih keliru dengan kita dan kami. Kita, apa maksud kita? Bagaimana keadaan kita itu digunakan? Okey, sebagai contoh kita ini, diri anda
dengan semua orang. Berarti kita akan guna ini. Okey, diri anda, kamu sendiri, anda sendiri ya. Anda, diri anda. Okey. Penggunaan kami. Pula ini kami ya. Okey, kami. Diri anda dengan beberapa orang lain. Okey, sebagai contoh, anda ada seorang. Okey, tambah dengan 2 orang yang tidak melibatkan. Okey, anda dengan 2 orang ini. Jadi yang ini kita boleh guna kami. Kalau yang ini kita pula, semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Ini ada terkecuali. Hanya 2 orang yang terlibat termasuk anda. Barulah kita guna kami. Yang ini ramai orang salah guna. Jadi saya nak sentuh pasal 2 ini. 2 ini ya. Yang ini di bawah kata ganti nama diri yang pertama iaitu di bahagian jamak. Baik. Kita berhenti penggunaan di situ. Kita pergi kepada kata ganti diri yang kedua. Okey, yang kedua, kita tengok masih lagi di bawah kata ganti nama diri. Kita pergi yang kedua. Kata ganti nama diri kedua. Okey, yang ini juga yang ini kita tengok tunggal lah. Untuk tunggal, yang kedua biasanya awak. Pernah dengar? Anda. Engkau. Okey, yang tadi ni, yang cikgu nak sentuh tadi, yang ayat yang bagus ini bila anda bercakap dengan orang lebih tua, anda ini masuk pada kata ganti diri yang kedua. Okey, kata ganti diri yang kedua. Okey, cuma yang tadi ini sebab kita lalu okey, kita nak cikgu nak ajar cara penggunaan ayat yang betul bila anda bersembang, bila anda menggunakan ayat ya. Kita tengok kata ganti diri yang kedua, kita ada awak, anda, engkau, kamu. Okey, ini untuk tunggal lah. Untuk jamak pula, jamak kita ada kalian. Okey, kita ada kalian. Jadi ini adalah kata ganti diri yang kedua. Okey. Lepas tu yang ketiga, kata ganti nama diri ketiga. Okey, biasanya kita ada ia, kita ada dia, kita ada beliau, nya, baginda. Okey, dan sebagainya. Okey, kalau jamak ini tunggal lah. Ini tunggal. Okey, jamak. Okey, kalau jamak kita ada mereka. Okey, seterusnya kita akan lihat kata ganti nama tunjuk. Okey, selalunya kita ada sana, sini, situ, itu,
ini. Okey. Baik. Sekarang ni okey, itu saja pengenalan yang cikgu nak bagi tahu penggunaan kata nama am, has dan kata nama diri. Okey, sekarang ni apa yang cikgu nak bagi tahu adalah cara anda mengolah ayat membina ayat dengan betul, ayat. Okey, apa yang cikgu nak bagi tahu di sini adalah okey, ayat tunggal yang betul penggunaan ayat tunggal yang betul. Pertama sekali, apa itu ayat tunggal? Okey, ayat tunggal. Okey, ayat tunggal bermaksud ayat yang ada subjek dan ayat yang ada predikat. Ini dia. Subjek dan ayat yang ada predikat Itu ayat tunggal Ada subjek dan ayat predikat. Okey, baik. Sekarang ini bagaimana ayat subjek, macam mana ayat predikat? Okey, sebagai contoh, bentuknya seperti bentuknya seperti kon. Bentuknya seperti kon. Jadi subjek, bentuknya, predikat, seperti kon. Okey, cikgu pecahkan, itu masuk ada subjek dan predikat. Okey. Baik. Seterusnya kita akan pergi ke okey, apa lagi ayat tunggal yang ada subjek dan predikat? Okey, sebagai contoh lain contoh 2. Razak mengambil sebuah buku cerita. Okey, yang ni ayat tunggal Okey, Razak mengambil sebuah buku cerita. Okey, sekarang kita bagi kepada dua. Mana satu subjek, mana satu predikat? Razak. Okey, mengambil okey, ada pelajar bila buat ayat, okey, pastikan kamu menggunakan ayat kata nama am, kata nama khas yang betul Okey, sebagai contoh okey, ayat yang salah yang selalu saya lihat, adik suka makan. Okey, jadi ayat ni macam tergantung suka makan apa. Okey, adik suka makan, salah Okey, guna ayat yang betul. Adik suka Okey, mesti ada buat sesuatu. Yang ni tergantung. Okey, untuk tingkatan 4. Okey, tingkatan 4. Okey, tingkatan 4, tolong buka muka surat buku kerja anda, buku kerja. Muka surat 100
Besar 164. Tolong buat praktis XPM 7. Okey, dan muka surat 165 praktis SPM 8. Okey, yang ini okey, buku kerja. Okey, pertama sekali, apa maksud hangit? Okey, apa maksud hangit? Hangit maksud dia rosak. Okey, rosak ataupun berbau. Okey, contoh ayat. Contoh ayat. Untuk muka surat ini saya nak anda buat bina ayat. Perkataan yang telah disediakan. Macam nombor 1 ini adalah hangit. Buat ayat. Jangan buat point macam ni. Jangan. Saya tak mahu. Okey, biar kosongkan macam ni. Ada garisan disediakan. Okey, saya buat ayat. Ricky begitu leka menonton televisyen sehingga kuih yang dibakarnya telah hangit. Okey. Jadi apa yang saya nak anda garis. Kalau dah buat, tolong garis macam ini. Okey, macam tu. Okey, ni contoh ayat. Contoh ayat cikgu. Apa maksud hangit? Okey, yang kedua. Hanyir. Apa itu hanyir? Hanyir maksudnya bau. Bau ikan basah. Okey, hanyir. Bau ikan basah. Okey. Buat ayat sendiri. Macam mana buat ayat untuk ni? Hanyir ini. Kemudian harum. Apa maksud harum? Sedap. Okey, ataupun wangi. Hancing. Apa maksud hancing? Apa maksud hancing? Bau air kencing. Hapak. Apa itu hapak? Berbau tidak sedap. Bau hapak. Okey. Hingar. Apa itu hingar? Sangat bising.
Okey, sangat bising. Okey. Kita pergi pada praktis 8. Muka surat 165. Okay, muka surat 165. Terlihat. Baca soalan dulu. Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa, atau nama khas. Ada dua. Kalau soalan macam ni keluar, sahut, bersahut-sahutan, berarti kena buat dua ayat secara pecahan. Pertama sekali, apa maksud sahut? Okey, saya letak maksud sini maksud. Nanti dalam ayat nanti tak perlu letak maksud Cuma saya nak bagi tahu anda sekarang apa itu sahut. Maknanya balasan kepada panggilan atau pertanyaan. Okey, itu kalau bersahut-sahutan sentiasa ada yang membalas teriakan. Sentiasa membalas teriakan ataupun saling membalas. Saling membalas. Baik. Yang kedua, bagaimana untuk buat ayat ini? Sahut macam mana? Sebagai contoh, cikgu buat ayat. Ya, saya ada di belakang rumah. Sahut Pak Cik Kia apabila dipanggil oleh istrinya. Mesti buat ayat lengkap seperti ini. Yang kita guna tadi adalah sahut garis. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, jangan letak point mesti pisahkan. Kita buat ayat untuk ini. Kita ada dua. Yang ini sudah lengkap, ini belum lengkap. Yang ini pula bersahut-sahutan. Pada pagi yang hening itu kedengaran bunyi ayam jantan bersahut-sahutan. Titik. Jangan lupa tak titik. Pelajar selalu tak letak titik bila dah buat ayat. Anda ni macam sekolah rendah lah, kena ajar. Jadi nampak tak dua ayat yang berbeza ini? Jangan sambung letak sini.
mesti letak dekat sini. Jangan sini ya, tak sini. Okey, maknanya kalau dah garis, saya nak ayat macam ini. Jadi kalau anda buat seperti ini, anda akan layak 2 markah. Dapat 2 markah ya. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada 2. Apa maksud? Okey, ini kita ada 2. Mati, bermati-matian. Apa maksud mati? Mati maksudnya? Apa maksud mati? Tidak hidup. Mati. Okey. Kemudian yang kedua adalah bermati-matian. Apa maksud bermati-matian? Berusaha melakukan sesuatu. Okey, maksudnya bersungguh-sungguh. Okey, yang ketiga. Jalan. Berjalan-jalan. Apa maksud jalan? Apa maksud jalan? Tempat lalu lintas yang dibina. Okey. Yang dibina daripada batu dan tar. Pernah dengar? Okey, jalan raya. Okey, kalau berjalan-jalan maksudnya apa? Berjalan-jalan. Maknanya bersiar-siar. Okey, bersiar-siar. Okey, jangan tanya saya apa itu bersiar-siar. Bersiar maksudnya berjalan-jalan lah. Okey, anda perlu banyakkan membaca. Okey, baik, itu saja latihan yang saya nak anda buat. Okey, saya dah bagi maksud dekat sini. Jadi, kalau anda dah siapkan kerja anda, tolong hantar kepada saya selepas anda menyiapkan latihan anda. Sekian, terima kasih.